السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 138 hinggalah 139, Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. Bashir, sampaikanlah berita gembira kepada siapa? Al-munafiqina, kepada golongan yang munafik, golongan hipokrit. Satu bahasa sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah khabar gembira sindiran daripada Allah taala kepada golongan munafik ini? Iaitu bi anna lahum azaban alima. Mereka ini dijanjikan oleh Allah taala dengan azab yang sangat pedih. Siapakah golongan munafik yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah yang keempat dalam Al-Quran ini, sehingga disebut sebagai mereka dijanjikan dengan azab yang amat pedih? Maka Allah Ta'ala mensifatkan mereka ini dengan dinyatakan alladzina yattakhizunal kafirina awliya, iaitu golongan munafik ini menjadikan orang-orang kafir sebagai teman rapat mereka, min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka ini sepatutnya mencari, adakah patut mereka ini mencari izzah, kemuliaan di sisi orang-orang kafir, sedangkan izzah, kemuliaan yang sebenarnya ialah milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, dalam masyarakat kita sudah menjadi satu kelaziman ataupun kebiasaan, bila kita baca ayat Quran, kita nak pandang orang lain. Biasa bila kita baca ayat Quran ataupun hadis, kita nak tuju ayat Quran ataupun hadis itu kepada orang lain. Jarang di kalangan orang-orang Islam bila mereka membaca ayat Al-Quran ataupun sesuatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mau mencerminkan diri mereka terlebih dahulu. Ibda' binafsik, itu ialah pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulakan dengan diri kamu terlebih dahulu. Bila kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala ataupun pesanan-pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka sepatutnya kita pergi berdiri di hadapan cermin. Pandanglah cermin itu dan lihatlah diri kita terlebih dahulu. Adakah ayat Al-Quran ataupun sesuatu janji azab daripada Allah Ta'ala sebenarnya suatu janji ke atas kita yang diberikan amaran oleh Allah Ta'ala itu. Apabila Allah Ta'ala menyatakan basyiril munafiqina, sampaikan khabar gembira tentang orang-orang munafik, maka sepatutnya kita berdiri di hadapan cermin, pandanglah wajah kita sendiri dan tanyalah diri kita, adakah kita ini adalah orang munafik yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran yang baru kita baca sebentar tadi. Apabila kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala yang menceritakan ciri-ciri, yang mensifatkan orang-orang munafik, perangai munafik itu bagaimana, maka sepatutnya kitalah yang bercermin atau menggunakan cermin untuk melihat wajah kita. Adakah kita yang melakukan perangai seperti itu? Muslimin muslimat sekalian, itu adalah bertepatan dengan amalan salafus salih, amalan para sahabat yang dididik sebagai generasi Rabbani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Huzaifah Al-Yamani dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, apabila Huzaifah Al-Yamani menyatakan dia seorang munafik, maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Huzaifah, kenapakah Huzaifah menganggap dirinya munafik? Lalu Huzaifah memberitahu kepada Abu Bakar As-Siddiq bahawa dia hanya takut kepada Allah ataupun tergambar di hadapannya syurga dan neraka apabila dia berada dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dia berada di luar daripada majlis Rasulullah, bermain, bersenda gurau dengan anak dan isteri, maka itu hilang daripada ingatannya. Maka dia menganggap dirinya sudah menjadi seorang munafik. Abu Bakar Siddiq bila mendengar kalimah yang keluar daripada mulut Huzaifah Al-Yamani, dia mengatakan, kalau begitu aku juga merupakan seorang munafik. Ini contoh akhlak sahabat Nabi yang mana perkataan munafik itu dia bimbang dan dia melihat diri dia. Dia takut bahawa diri dia terjerumus dalam istilah munafik itu. Begitu juga dengan Umar Al-Khattab, berdasarkan satu riwayat yang menunjukkan bagaimana Umar mengatakan bahawa dalam masyarakat ini, kalau 10 orang yang pergi ke syurga dan seorang yang pergi ke neraka, aku merasakan seolah-olah bahawa akulah yang ke neraka itu. Itu Umar. Umar menganggap seolah-olah kalau 10 orang, 9 ke syurga, seorang ke neraka, dia yang merasakan bahawa dia akan ke neraka. Kalau 9 orang ke syurga, kita rasa tak nombor 1, nombor 2 kita masuk syurga. Itu perangai kita, kan? Kita rasa takjub, rasa hebat dengan amalan kita. Konon-kononnya dah betul, dah elok dah. Maka kita rasa aku ni paling kurang, paling command top 5 hak masuk syurga. Tak nombor 1 pun, nombor 1 hebat sangat, nombor 5 paling kurang. Itu perangai kita. Kita tak mengikut perangai Umar Al-Khattab yang merasakan bahawa kalau 9 orang tu ke syurga, hak nombor 10 masuk neraka tu dia. Itu yang sepatutnya yang kita lakukan. Maka tujuan kita pada malam ini, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, berbicara tentang orang munafik, berbicara tentang musuh-musuh Allah Ta'ala. Bukanlah tujuan kita nak tujukan perkataan itu ataupun istilah itu kepada mana-mana orang, tetapi tujuannya untuk kita memuhasabahkan diri kita. Apakah segala cerita sejarah yang kita akan paparkan pada malam ini merupakan suatu perkara yang kita sendiri lakukan, ataupun kita terselamat daripada perbuatan itu yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan khabar gembira, suatu sindiran daripada Allah Ta'ala bahawa balasannya ialah azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, ada 2 kisah yang saya akan kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan pada malam ini. Sebagai satu, yang pertamanya sebagai satu keinsafan,
supaya kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh manusia yang bakal kita sebutkan namanya pada malam ini tidak akan dicontohi oleh kita pada malam ini. Dan yang keduanya, kejayaan-kejayaan yang cemerlang, yang gemilang, yang dicapai oleh generasi yang terdahulu guna sebagai pemberi semangat, motivasi kepada kita, galakkan untuk kita terus istiqamah, committed di atas landasan yang hak, atas landasan yang benar. Muslimin muslimat sekalian, pada tahun 656 Hijri berlaku satu peristiwa yang berbeza dengan peristiwa yang berlaku 2 tahun selepas itu, iaitu 658 Hijri. Peristiwa yang berlaku pada tahun 656 Hijri merupakan satu peristiwa yang sangat menyedihkan umat Islam seluruh dunia. Kerana jatuhnya kota Baghdad di tangan Hulagu Khan. Kerana jatuhnya ibu kota pemerintahan Islam pada zaman itu lantaran perbuatan khianat daripada orang Islam yang mempunyai cita-cita yang jahat untuk menguasai pemerintahan itu, tetapi kemudiannya dibalas oleh Allah Ta'ala dengan dia sendiri terbunuh dan terkorban. Tidak tercapai cita-cita itu. 2 tahun selepas itu, 658 Hijri, berlaku satu lagi peristiwa yang berbeza dengan peristiwa yang pertama, iaitu peristiwa di mana apa yang disebut sebagai peperangan ataupun perang Ain Jalut yang berlaku di Palestin, yang merupakan suatu contoh kehaibatan yang dimiliki oleh seorang pemerintah Islam yang berani meniupkan semangat jihad kepada orang-orang Islam pada zaman itu, khususnya tentera-tenteranya, supaya tidak takut kepada Hulagu Khan, tidak takut kepada tentera Tatar, dan tidak takut kepada musuh Allah Ta'ala, tetapi yakin kepada janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat sekalian, pada tahun 656 Hijri, satu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi umat Islam apabila Baghdad jatuh di tangan Hulagu Khan, di tangan tentera Tatar. Adakah orang Islam pada zaman itu menjadi orang Islam yang lemah? Apakah kerajaan Islam pada zaman itu sebuah kerajaan yang lemah? Satu riwayat mengatakan bahawa tentera Islam yang dimiliki oleh kerajaan Islam pada masa itu, yang khalifahnya pada masa itu ada Khalifah Al-Musta'sim. Khalifah Al-Musta'sim billah. Jangan dikelirukan dengan seorang lagi Khalifah Mu'tasim. Itu orang yang berbeza. Bukan Khalifah Al-Mu'tasim, tapi Khalifah Al-Musta'sim. Khalifah Al-Musta'sim billah ialah seorang khalifah daripada kerajaan Bani Abbasiyah yang terakhir apabila dia digulingkan oleh tentera Tatar. Kerajaan Abbasiyah pada masa itu bukanlah berada dalam keadaan yang lemah sebenarnya, tapi lemahnya kerajaan Abbasiyah kerana peranan yang dimainkan oleh Muhyiddin Ibnu Al-Alqami. Ibnu Al-Alqami, ataupun kita nak mudah sebut Ibnu Alqami, Muhyiddin Ibnu Alqami merupakan seorang yang dituduh sebagai seorang Syiah pada zaman itu dan menjadi penyebab ataupun petualang kepada jatuhnya kerajaan Baghdad yang dipimpin oleh Khalifah Al-Musta'sim billah, yang merupakan khalifah kerajaan Bani Abbasiyah yang terakhir. Kenapa kita mengatakan bahawa kerajaan Bani Abbasiyah pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Musta'sim billah merupakan satu kerajaan yang kuat? Satu riwayat mengatakan bahawa Khalifah Al-Musta'sim billah pada masa itu mempunyai tentera seramai 100,000 orang. Mempunyai tentera seramai 100,000 orang. Tetapi peranan yang dimainkan oleh Ibnu Alqami dalam mempengaruhi Khalifah Al-Musta'sim billah supaya percaya kepada kata-katanya. Ibnu Alqami merupakan salah seorang menteri yang dilantik oleh Khalifah Al-Musta'sim billah.
tetapi dia menjadi seorang yang sangat jahat. Kerana dia bercita-cita untuk merampas kekuasaan kerajaan Bani Abbasiyah pada masa itu. Maka di antara cara dia dalam memberi nasihat kepada Khalifah Al-Musta'sim Billah ialah dengan mengatakan bahawa adalah suatu pembaziran jikalau bilangan tentera seramai 100,000 orang itu dikekalkan. Sedangkan pada masa itu kerajaan Islam berada pada tahap kemuncak kekuatannya dan tidak ada ancaman daripada musuh. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, sebahagian riwayat yang lain mengatakan bahawa di antara cara Ibnu Al-Qami menghantar mesej kepada Hulagu Khan, antaranya ialah dengan menulis mesej-mesej tertentu pada kepala utusan-utusan yang akan dihantar. Dia akan tulis pada kepala yang dibotakkan, kemudian menunggu sehingga rambut itu tumbuh, dan apabila rambut sudah pun memenuhi ruang kepala dan tulisan itu tidak dapat dilihat dari luar, maka utusan itu akan dihantar kepada Hulagu Khan untuk memberitahu situasi yang ada di Baghdad pada masa itu. Ijma' di kalangan para fuqaha mengatakan bahawa Ibnu Al-Qami merupakan seorang munafik yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Islam di Baghdad pada masa itu. Apabila dia memberi nasihat kepada Khalifah Al-Musta'sim Billah supaya mengurangkan bilangan tentera, dia kata bahawa membazir, kita mempunyai tentera seramai 100,000 orang dengan gaji yang terpaksa ditanggung, boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Maka Khalifah Al-Musta'sim Billah percaya kepada nasihat daripada menterinya itu, lalu dipecat. Dianggarkan antara 80,000 hingga 90,000 orang tentera dipecat oleh Khalifah Al-Musta'sim Billah kerana percaya kepada nasihat yang diberikan oleh Ibnu Al-Qami, sehingga menyebabkan timbulnya rasa tidak puas hati di kalangan tentera kerajaan Bani Abbasiyah. Kerana apabila mereka dipecat, mereka tidak ada wang yang cukup untuk menyara kehidupan rumah tangga mereka. Mereka mengalami kesusahan akibat daripada dipecat oleh Khalifah Al-Musta'sim Billah, menyebabkan keadaan negara pada masa itu berada dalam keadaan yang tidak aman dan resah kerana menghadapi pemberontakan, rasa tidak puas hati di kalangan tentera dan sebahagian daripada rakyat di Baghdad pada masa itu. Ibnu Al-Qami melihat dengan sabar, dia menunggu dengan sabar apa yang berlaku, sehingga tunggu sampai ke tahap kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad pada masa itu benar-benar tidak stabil lagi. Dalam keadaan bilangan tentera telah pun dikurangkan menjadi 20,000 hingga 10,000 orang. Maka pada masa itu dihantar utusan kepada Hulagu Khan supaya Hulagu Khan menyerang Baghdad, dan dia menjanjikan bahawa dia akan menyediakan jalan yang mudah supaya Hulagu Khan dapat menawan Baghdad. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, apabila Hulagu Khan datang, Hulagu Khan terkenal dengan kekejaman dia. Tentera Tatar terkenal dengan kekejaman dia. Apabila dia masuk ke sesuatu kawasan, dia tak akan membiarkan sesiapa pun untuk hidup. Sama ada lelaki itu seorang yang tua ataupun wanita yang lemah ataupun kanak-kanak kecil, semuanya akan dibunuh. Tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan oleh Hulagu Khan dan tentera Tatar. Dan kalau tuan-tuan membaca sejarah Baghdad, kejatuhan Baghdad, tuan-tuan boleh tengok bagaimana kejatuhan Baitul Hikmah, perpustakaan yang besar yang menyimpan khazanah ilmu yang begitu hebat, semuanya dimusnahkan. Dan sebahagian riwayat mengatakan bahawa sungai-sungai di Baghdad pada masa itu menjadi hitam lantaran kitab-kitab yang banyak itu semuanya dilemparkan ke dalam sungai. Dakwat-dakwat keluar daripada kitab-kitab yang dilemparkan itu, sehingga menyebabkan akhirnya kota Baghdad jatuh di tangan Hulagu Khan dan tentera Tatar. Tentera Tatar dan Hulagu Khan
dia ada satu kepercayaan yang agak pelik. Dalam budaya Mongol pada masa itu, tuan-tuan, budaya yang dipercayai oleh Hulagu Khan dan tentera Tatar pada masa itu ialah seseorang ketua negara ataupun yang berdarah raja, seorang sultan yang ada darah raja, darah sultan, tidak boleh ditumpahkan darah dia dan sehingga menyebabkan darah itu mengenai bumi. Tak boleh. Itu berdasarkan kepercayaan tentera Tatar pada masa itu. Ibnu Al-Qami, dia nak pastikan bahawa Khalifah Al-Musta'sim Billah tetap dibunuh oleh Hulagu Khan, maka dia mencadangkan kepada Hulagu Khan supaya membalut tubuh Khalifah Al-Musta'sim Billah dengan menggunakan kapet, menggunakan permaidani. Ada dua pandangan ahli sejarah pada masa itu tentang bagaimana cara Al-Musta'sim Billah dibunuh dalam gulungan permaidani itu. Pandangan yang pertama mengatakan dia dipijak-pijak dan dipukul oleh menteri dia sendiri, iaitu Ibnu Al-Qami. Ibnu Al-Qami sendiri yang memijak-mijak dan memukul khalifah dia sampai khalifah dia terbunuh dan tidak ada darah yang mengalir menyentuh bumi Baghdad. Itu pandangan ahli sejarah yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bukannya Ibnu Al-Qami yang membunuh khalifahnya, tetapi dia dibunuh dengan menggunakan kuda-kuda tentera Tatar yang disuruh supaya berjalan di atas badan Khalifah Al-Musta'sim yang dibaluti dengan permaidani, sehingga menyebabkan khalifah terbunuh di dalam gulungan kapet itu. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, tetapi malang bagi Ibnu Al-Qami, dia tidak dapat menjadi khalifah. Sebab apa, tuan-tuan? Bagi Hulagu Khan dan pemimpin tentera Tatar yang lain, mereka tidak bersedia untuk membiarkan Ibnu Al-Qami supaya menerajui pemerintahan di Baghdad. Sebab jikalau seorang itu sanggup mengkhianati kerajaan dan rakyat dia sendiri, bagaimana mungkin tentera musuh boleh mempercayai Ibnu Al-Qami? Itu apa yang difikirkan oleh Hulagu Khan, menyebabkan Ibnu Al-Qami dibunuh oleh tentera Tatar. Nasib yang menimpa kepada Ibnu Al-Qami, seorang munafik yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Islam di Baghdad. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, peristiwa yang macam ni, adakah ia menjadi satu peristiwa yang baru dalam masyarakat kita, ataupun dia merupakan siri rentetan sejarah yang kerap kali berlaku dalam sejarah umat Islam? Apakah dalam sejarah orang-orang Islam tidak ada lagi peristiwa-peristiwa lain yang melibatkan golongan yang berpura-pura dengan agamanya, dan kemudian merekalah ataupun golongan inilah yang kemudiannya bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Islam? Sama ada di zaman dahulu, zaman silam ataupun zaman moden ini, kita akan dapat melihat bagaimana terdapatnya golongan munafik yang berpura-pura dengan agama. Peperangan di antara Belanda dan Aceh umpamanya, serangan bertalu-talu daripada Belanda untuk menjatuhkan Aceh tidak berjaya, kerana kekuatan Aceh yang didokong oleh pesantren-pesantren ataupun istilah kita pondok-pondok pengajian agama di Aceh, yang didokongi oleh para ulama, tuan-tuan guru di pesantren yang menentang penjajahan Belanda, serangan Belanda, dan rakyat Aceh bersatu di bawah kepimpinan ulama pesantren-pesantren di Aceh. Sukar untuk Belanda mengalahkan Aceh dalam beberapa serangan yang dilancarkan oleh Belanda. Maka Belanda memikirkan bagaimana cara untuk menguasai Aceh. Maka di antara yang difikirkan oleh Belanda pada masa itu ialah dengan menggunakan khidmat seorang rakyatnya yang bernama Christian Snokhageronje untuk mengkaji apakah suasana yang ada di Aceh yang boleh digunakan untuk melemahkan pemberontakan dan melemahkan kekuatan orang-orang Aceh, supaya Belanda dapat penetrate masuk ke dalam masyarakat Aceh, melemahkan mereka dan seterusnya menyerang Aceh dan menguasai Aceh.
Adakah Kristian Senok Hegeronje dapat mempelajari tentang selok belok Aceh dengan menggunakan kudrat dia seorang? Tidak. Dia menggunakan seorang lagi khidmat daripada bangsa Aceh sendiri yang berulang alik ke Mekah dan bermesyuarat dengan Senok Hegeronje bagaimana cara untuk mengalahkan kerajaan Aceh. Dan Senok Hegeronje melalui kajian dia membuat satu kesimpulan. Dia mengatakan bahawa tidak ada agama yang paling mudah untuk dianuti selain daripada Islam. Islam ialah satu agama yang paling mudah untuk dianuti. Kenapa? Kerana Senok Hegeronje membuat kesimpulan dalam bukunya dengan mengatakan bahawa untuk menjadi seorang Islam tidak memerlukan proses kemasukan yang sukar seperti Yahudi. Tidak memerlukan pembaptisan yang agak complicated sebagaimana yang ada dalam agama Kristian. Begitu juga tidak sesukar agama yang lain. Tapi Islam, Senok Hegeronje mengatakan bahawa ianya mudah. Dengan hanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seseorang itu menjadi Islam dan keislaman dia tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Maka Senok Hegeronje menggunakan kemudahan untuk memasuki Islam itu dengan menjadi seorang yang menyamar dan berada di tengah-tengah masyarakat Aceh, termasuk membawa rakyat Aceh sebahagiannya pergi menunaikan ibadat haji di Mekah. Dan dia membuat sekurang-kurangnya ada beberapa usul, tapi ada dua usul yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Dengan mesyuarat yang diadakan dengan wakil pemimpin Aceh yang khianat kepada kerajaan Aceh di Mekah, di Makkatul Mukarramah, tuan-tuan sekalian, maka dia buat dua usul yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan. Sebab tu saya ingin memperingatkan kepada tuan-tuan, kalau ada orang kata bahawa orang ni dia bersumpah di tepi Kaabah, dia bersumpah di Masjidil Haram, kita nak bagi tahu bahawa dalam sejarah Islam dah banyak dah kejadian orang jahat dia melancarkan kejahatan dia bermula daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan baca kisah Abu Jahal, Abu Lahab, tuan-tuan baca bagaimana jahatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kejahatan yang dilakukan oleh mereka berdua ada ketikanya dibuat di sisi Kaabah, sehingga kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Sayyidina Hamzah, bapa saudara dia. Termasuk Senok Hegeronje, mesyuarat yang diadakan dengan wakil pemimpin Aceh yang belot kepada Aceh dibuat di bumi Mekah untuk menjatuhkan Aceh. Maka dia buat sekurang-kurangnya dua usul. Yang pertamanya, Senok Hegeronje mengatakan bahawa untuk mengalahkan rakyat Aceh, maka antaranya ialah serangan mesti difokuskan kepada ulama-ulama Aceh dan melemahkan ulama Aceh, kerana rakyat Aceh sangat-sangat bergantung dan bersatu di bawah kepimpinan ulama Aceh. Itu nombor satu. Nombor dua, dia mengatakan bahawa apabila kita menyerang ulama Aceh dan melemahkan ulama Aceh, dia kata apa yang akan berlaku ialah tindak balas daripada rakyat Aceh yang akan memberontak kerana mereka cintakan kepada ulama-ulama mereka. Maka bagaimana cara untuk memperlahankan reaksi spontan dan untuk memperlahankan kebangkitan rakyat Aceh supaya mereka tidak terlalu keras menentang Belanda akibat daripada polisi Belanda yang menyerang ulama-ulama Aceh? Maka yang keduanya, Senok Hegeronje mengatakan bahawa hendaklah kerajaan Belanda sendiri mendirikan masjid-masjid kepada rakyat Aceh, membina jalan-jalan yang sesuai untuk kemudahan rakyat Aceh, dan juga membangunkan bidang sosial kepada rakyat Aceh supaya mereka mendapat banyak kemudahan daripada pembangunan yang disediakan oleh kerajaan Belanda. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, bukankah polisi yang sama yang digunakan oleh penjajah di negara kita?
Bukankah mereka menujukan serangan mereka kepada para ulama yang memimpin rakyat dan masyarakat menentang penjajahan? Dan untuk meneruskan polisi divide and rule, pecah dan perintah, ialah dengan menarik perhatian rakyat jelata dengan membina kemudahan tempat ibadat bagi orang-orang Islam dan juga kemudahan infrastruktur yang lain. Bukankah itu yang berlaku dalam negara kita? Bukankah itu yang berlaku di negara-negara orang Islam yang lain yang dijajah oleh penjajah untuk memperlahankan kebangkitan rakyat yang bangkit menentang penjajah? Muslimin muslimat sekalian, dua usul yang dikemukakan oleh Snok Hegronje ini diterima oleh penjajah Belanda, dan itulah yang dilaksanakan di bumi Aceh. Itulah yang dilaksanakan di bumi Aceh, sehingga menyebabkan rakyat Aceh berpecah di antara mereka. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian yang dicadangkan oleh Snok Hegronje kepada penjajah Belanda ialah dengan melemahkan penghayatan Islam di kalangan rakyat Aceh, khususnya dia kata apa yang disebut, yang digelar oleh orientalis barat termasuk oleh Snok Hegronje yang disebut sebagai khat political Islam. Tuan-tuan tahu apa dia political Islam? Bila sebut political Islam, maknanya satu juzuk daripada ajaran Islam berkenaan dengan siasah, berkenaan dengan politik, mesti dipinggirkan, mesti dikeluarkan daripada penghayatan rakyat Aceh yang pada asalnya kuat berpegang kepada ajaran Islam. Apa cadangan daripada Snok Hegronje supaya rakyat Aceh terpisah daripada political Islam, daripada soal khilafah, daripada soal cara pemerintahan, kuasa politik? Bagaimana dijauhkan rakyat Aceh? Maka cadangan daripada Snok Hegronje ialah dengan diperkenalkan undang-undang yang tidak mesra kepada Islam tapi kelihatan harmoni dengan rakyat Aceh. Apa dia tuan-tuan? Macam mana Snok Hegronje berfikir? Dia masuk dalam rakyat Aceh, dia berkahwin dengan anak perempuan pemimpin Aceh kali yang pertama, dan dia mengamalkan poligami, mengahwini dengan perkahwinan yang kedua. Dia menyelami kehidupan rakyat Aceh dan dia mengetahui melalui isu dalaman rakyat Aceh, dan dia mendapat tahu bagaimana cara untuk melemahkan mereka. Apa yang dia guna tuan-tuan? Dia kata bahawa undang-undang Islam tidak boleh dibiarkan dilaksanakan di Aceh, kerana antara kekuatan orang-orang Islam ialah undang-undang dia. Maka untuk dipisahkan antara undang-undang Islam dengan rakyat Aceh, dia buat dengan cara yang sangat lembut. Macam mana dia buat tuan-tuan? Iaitu dia kata tidak boleh dibuang semua sekali undang-undang itu, dia kata, kerana ini akan menyebabkan pemberontakan daripada rakyat Aceh yang sudah tentu tidak selesa dengan undang-undang Belanda yang merupakan undang-undang asing. Dia buat macam mana? Antara cara yang dia buat ialah yang pertamanya dengan dibatalkan, dimansuhkan semua undang-undang Islam, ganti dengan undang-undang adat Aceh. Ambil undang-undang adat dulu. Ambil undang-undang adat dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila sebut adat, sudah tentu ada sebahagian daripada rakyat Aceh yang preferences dia, inclination dia, muyul dia lebih kepada adat daripada agama. Tuan-tuan belajar sejarah wujudnya tahlil, ataupun setengah orang sebut tahlilan, yang orang kita buat tahlil. Tuan-tuan belajar sejarah wujudnya tahlil dalam masyarakat. Tuan-tuan baca sejarah tahlil dengan Wali Songo. Tuan-tuan boleh mengerti macam mana wujudnya tahlil dalam masyarakat Indonesia. Dan sebahagian ulama yang membuat kajian tentang tahlil, dia mengatakan bahawa berkemungkinan tahlil ataupun tahlilan berasal daripada Indonesia.
Sebab apa? Cuba tuan-tuan tengok. Wali Songo yang cuba memperjuangkan Islam di Indonesia, dia memikirkan cara macam mana nak hapuskan amalan orang-orang Indonesia yang begitu kuat berpegang kepada adat Hindu dan Buddha, termasuk adat-adat yang tidak bertuhan. Satu pegangan amalan tradisi yang dah lazim menjadi amalan orang-orang Indonesia pada masa itu. Wali Songo cuba untuk penetrate masuk dalam masyarakat, untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat di Indonesia berkenaan dengan Islam. Tapi Wali Songo mendapati sangat sukar bagi orang-orang Indonesia yang begitu tebal dengan adat Hindu dia untuk menerima Islam secara syumul. Nak terima Islam secara solid tu payah. Nak tunjuk Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sukar bagi rakyat Indonesia yang menebal dalam diri dia dengan adat resam yang banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, dengan tokong, dengan berhala, dengan kepercayaan karut dan sebagainya. Maka di antara strategi yang digunakan oleh Wali Songo untuk masuk dalam masyarakat dan untuk mengikis perlahan-lahan perhimpunan, perkumpulan di kalangan orang-orang kampung di Indonesia yang banyak membuat amalan-amalan yang khurafat, maka dimasukkan tahlil, digantikan dengan beberapa apa yang kita sebut sebagai beberapa bacaan, satu package, satu set bacaan yang disusun oleh Wali Songo supaya perhimpunan, perkumpulan di rumah-rumah orang-orang Indonesia yang menebal dengan amalan-amalan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan sebagainya digantikan secara perlahan-lahan dengan amalan-amalan yang walaupun tidak begitu sempurna keislaman dia, tetapi ada bermiripkan ataupun ada ciri-ciri keislaman. Maknanya Wali Songo mendapati bahawa untuk masuk dalam masyarakat, yang pertamanya perlu diraikan adat setempat yang dilazimi ataupun yang lazim diamalkan oleh masyarakat. Dan itulah kaedah ataupun strategi yang sama yang digunakan oleh Snok Hegronje untuk masuk dalam masyarakat dan kemudiannya melemahkan masyarakat dengan pegangan agama dia, dengan cara menggunakan adat-adat Aceh dan tidak digunakan undang-undang Islam. Macam kita lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan percaya tak bahawa di kalangan kita ni, walaupun ramai di kalangan kita yang kuat berpegang kepada agama, tapi hak kuat pegangan agama pun kadang-kadang problem. Setuju tak? Kadang-kadang hak kuat pegangan agama pun problem. Sekarang ni musim orang bertunang, musim orang berkahwin. Nak-nak dengan cuti Raya Haji, cuti Deepavali, dengan cuti sekolah bulan 11 nanti, bulan 12 dan sebagainya. Kadang-kadang hak tu imam tu lah yang duk mengaji tiap-tiap malam tu lah, yang duk pakai lebay tiap-tiap malam tu lah, yang kadang-kadang bab adat ni dia payah nak tinggal. Kadang-kadang adat tu tak setara mana sangat, dia bagi lebih pula. Kadang-kadang tuan-tuan boleh tengok berapa ramai kawan-kawan kita yang kita kenal yang mengaji agama sama-sama dengan kita, tapi bila bab bertunang dia kata tak apalah, hari ni je. Kan, hari ni je. Dulu tuan-tuan, bertunang mana ada pelamin dulu. Seingat saya lah, masa saya kecil-kecil dulu, bertunang mana ada pelamin. Yang kata bersanding ada pelamin ni, yang setengah orang tak setuju, dia kata ini adat Hindu tu, masa hari pernikahan, persandingan jadi raja sehari tu. Itu je. Sekarang ni, bukan kata adat tu semakin menipis, adat tu makin menebal pula. Bertunang ada pula yang dibuat pelamin, bersanding pula sekarang ni. Kita nak kata apa? Itu yang kata masyarakat. Yang Snok Hegronje duk kaji, dia study, dan dia dapat tahu bahawa antara cara nak kalahkan orang Aceh ialah dengan menggunakan adat, menggantikan agama.
Belanda dia takkan terima. Sebab asing kan, benda asing. Belanda dia takkan terima. Tapi kalau adat, masyarakat akan berpecah. Yang mana yang genuine Islam dia, yang original Islam dia, dia takkan terima undang-undang adat. Tapi bukan semua macam tu. Sebahagian besar daripada mereka boleh menerima undang-undang adat walaupun menyalahi agama. Maka dibuat undang-undang adat di Aceh, diperkenalkan undang-undang adat di Aceh, dan diambil undang-undang Islam yang sesuai dengan adat menjadi sebahagian daripada undang-undang Aceh. Tuan nampak? Maknanya undang-undang Islam tidak diterima 100%. Tidak diterima 100%. Macam negara kita sekarang ni, undang-undang Islam 100% ke? Tak. Saya percaya tuan-tuan boleh setuju dengan saya bahawa undang-undang negara kita bukannya 100% Islam, tapi sebahagian saja Islam. Tapi kita aman tak? Aman tuan-tuan. Kita aman. Kalau ada orang bercakap tentang undang-undang hudud, akan ada nanti di setengah-setengah masjid dia kata, Ustaz nak mengajar kami, boleh tak bab politik Ustaz gantung kat pintu pagar depan? Nak bercakap bab hudud, setengah-setengah tempat tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa masyarakat kita, kalau ada masjid besar, ada kemudahan-kemudahan infrastruktur, adat mereka boleh diamalkan, ada bertunang, ada merisi, ada meminang, ada perkahwinan ikut cara adat. Bagi mereka itu satu kehidupan aman yang wajib disyukuri, yang mana undang-undang Islam tak amal 100% pun tak apa dah. Okey dah. Itu yang berlaku di Aceh. Akhirnya tuan-tuan, saya ringkaskan cerita Aceh ni. Apabila sudah dilemahkan rakyat Aceh sehingga mereka jauh daripada Islam, beberapa juzuk tentang Islam dipisahkan daripada kehidupan rakyat Aceh, khususnya bab undang-undang Islam dikeluarkan daripada kehidupan rakyat Aceh, kecintaan mereka kepada agama sudah berkurangan. Political Islam dipisahkan daripada penghayatan agama. Bab khilafah, bab politik, pemerintahan, tidak ada lagi sensitiviti di kalangan masyarakat Aceh. Maka pada masa itulah tuan-tuan, serangan daripada Belanda dilancarkan kepada Aceh. Aceh diserang untuk kesekian kalinya, dan pada masa itu Aceh dapat dikalahkan oleh Belanda. Tuan-tuan, saya tak boleh nak cerita panjang lebar tentang peranan Snok Hegronje dan macam mana Aceh jatuh. Tapi kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan cari buku Aceh yang ditulis oleh Snok Hegronje. Nama penuh dia Christian Snok Hegronje. Tuan-tuan baca macam mana tulisan pengalaman daripada Snok Hegronje sendiri dalam menjatuhkan Aceh dan akhirnya Belanda menguasai Aceh. Itu yang kata Snok Hegronje, tuan-tuan. Dia menyamar menjadi orang Islam dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia menggunakan kepercayaan orang Islam kepada dia. Dia mengamalkan poligami, menikahi dua wanita Aceh daripada pemimpin masyarakat Aceh, dan daripada situ dia belajar sedalam-dalamnya tentang Aceh dan dia mendapat jalan untuk mengalahkan Aceh. Itulah juga yang berlaku kepada Ibnu Alqami yang dihukum sebagai munafik daripada golongan Syiah yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Walaupun golongan Syiah banyak menulis literature untuk menafikan peranan yang dimainkan oleh Ibnu Alqami, untuk menafikan peranan yang dimainkan oleh Ibnu Alqami, tetapi ahli sejarah khususnya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengatakan bahawa Ibnu Alqami adalah seorang Syiah yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Jatuhnya Baghdad kerana peranan yang dimainkan oleh Ibnu Alqami. Sebab itu bila saya mengulas tentang cimpeng dan sebagainya, saya tetap mengatakan kepada tuan-tuan bahawa memang kita marah kepada cimpeng, kita marah kepada komunis dan sebagainya, tetapi kita mesti juga marah kepada penjajah British. Kita mesti marah kepada penjajah Jepun. Tetapi sejarah menceritakan kepada kita sebaliknya. Terdapat bekas pemimpin kita yang menjadi tentera Jepun. Semasa Jepun menjajah negara kita, disimpan bahan-bahan ini dalam arsip negara.
dalam muzium negara. Tuan-tuan boleh tengok. Dan tuan-tuan boleh tengok bagaimana Inggeris dijulang, Sir Henry Gurney dijulang, sedangkan Sir Henry Gurney yang menjadi commissioner di British Mandate of Palestine pada tahun 48, dialah antara yang memperkenalkan polisi sehingga menyebabkan imigran-imigran Yahudi daripada benua Eropah membanjiri Palestin. Dalam ceramah saya berkenaan dengan Palestin dan Yahudi, tuan-tuan sekalian, saya tunjuk kepada para jemaah bagaimana tahun 47-48 orang Yahudi di Palestin hanyalah golongan minoriti. Tapi selepas polisi awam yang diperkenalkan oleh Sir Henry Gurney yang menjadi commissioner British di British Mandate of Palestine, akhirnya begitu ramai datangnya kaum Yahudi dari benua Eropah membanjiri Palestin, dan kemudiannya mereka lah yang membunuh rakyat Palestin berbangsa Arab beragama Islam, sehingga sebahagian besar daripada mereka terusir keluar daripada Palestin. Kejayaan Sir Henry Gurney di Palestin, dia datang pula di tanah Melayu. Kenapa nama dia disemadikan menjadi digunakan untuk menamakan sekolah-sekolah di Malaysia, disemadikan sebagai nama-nama jalan dan lorong di Malaysia? Tak perlu saya sebut nama-nama lain, cukup tuan-tuan tengok Sir Henry Gurney dan banyak lagi tokoh-tokoh penjajah barat yang lain yang kita guna nama dia di Malaysia. Kenapa Chimpeng kita benci sebenci-bencinya, tapi penjajah yang lain kita mengagung-agungkan mereka? Saya bukan nak suruh tuan-tuan sayang dekat Chimpeng dak. Kita mesti benci kepada Chimpeng. Ya, kita benci kepada Chimpeng. Tapi kita minta benci kepada Chimpeng, kita mesti benci juga kepada penjajah yang lain. Muslimin muslimat sekalian, 2 tahun selepas kejatuhan Baghdad, maka berlaku satu lagi peristiwa, tetapi peristiwa ini berbeza dengan peristiwa yang pertama. Kenapa saya kata berbeza, tuan-tuan? Kerana pada tahun 658 Hijri, 2 tahun selepas Baghdad jatuh, berlaku satu peristiwa besar di Ain Jalut di Palestin yang melibatkan pertempuran di antara tentera Tatar. Sepatutnya Hulagu Khan yang mengepalai tentera Tatar bagi berhadapan dengan tentera Muslimin di Palestin, di Ain Jalut, Palestin. Tetapi muslimin muslimat sekalian, takdir daripada Allah, ketentuan daripada Allah, tentera Tatar yang jumlah dia pada masa itu, tuan-tuan, di satu riwayat sejarah mengatakan bahawa dianggarkan hampir berjumlah 100,000 ataupun 80,000 orang. Berlaku satu peristiwa yang menyebabkan Hulagu Khan terpaksa pulang ke negaranya dan membiarkan jumlah tenteranya seramai 20,000 orang untuk berhadapan dengan tentera yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Qutus. Sultan Mahmud Qutus, tuan-tuan sekalian, memimpin tentera Islam, dan dia menerima mesej daripada Hulagu Khan sebagaimana mesej yang diterima oleh Khalifah Al-Musta'sim Billah. Hulagu Khan bila dia hantar mesej, dia akan bagi mesej yang kita sebut dia threaten, dia ancam, dia ugut. Dia kata bahawa bumi yang kami serang, dia kata semuanya kami akan musnahkan. Kamu mengetahui daripada sejarah bagaimana kami memusnahkan mana-mana bumi yang pernah menentang kami. Anak-anak akan menjadi yatim piatu. Semuanya akan dibunuh. Tidak akan ada seorang pun yang akan dibiarkan hidup. Bandar-bandar akan dimusnahkan, diruntuhkan bangunan-bangunan. Itu antara kekejaman yang disebut oleh Hulagu Khan kepada Sultan Mahmud Qutus untuk menakutkan orang-orang Islam. Muslimin muslimat sekalian, ini satu benda yang tuan-tuan nak kena belajar. Apa yang dibuat oleh Sultan Mahmud Qutus, tuan-tuan, kepada delegasi daripada Tatar, daripada Mongol ini yang diutuskan oleh Hulagu Khan. Apa Sultan Mahmud Qutus buat? Dia bunuh semua delegasi itu.
Dia bunuh semua delegasi tu. Bila dia bunuh semua delegasi tu tuan-tuan, dia ambil mayat semua delegasi tu, dia gantung dan dia pamerkan kepada rakyat dia. Dia mengatakan bahawa kita akan menghancurkan tentera Tatar. Dia kata mereka akan mengetahui bagaimana keberanian tentera muslimin berhadapan dengan tentera musuh. Apabila dia melakukan sedemikian tuan-tuan, rakyat melihat bagaimana raja mereka, pemimpin mereka mengangkat mayat-mayat musuh, digantung, ditunjuk kepada orang ramai, maka mereka menjadi semangat. Sultan Mahmud Qutus menghayun-hayunkan pedang dia bagi menaikkan semangat jihad di kalangan rakyat dan tentera dia. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita baca balik sejarah, khususnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang tuan-tuan perlu belajar dan dalami kefahaman ialah berkenaan dengan peristiwa yang disebut sebagai hadis Urainah, ataupun peristiwa yang berkaitan dengan satu kaum yang disebut sebagai Uraniyun. Apa dia? Di Madinah tuan-tuan, satu riwayat mengatakan 8 orang daripada kaum Urainah ataupun Uraniyun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa dengan Nabi, mereka kata mereka nak masuk Islam, berminat dengan Islam, maka mereka mengucap syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu sakit perut, lalu Nabi mengesyorkan kepada mereka supaya meminum air kencing unta sebagai ubat kepada sakit perut yang mereka alami. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sebahagian daripada ulama-ulama Islam termasuk pada zaman ini, ulama-ulama contemporary, sebahagian daripada mereka termasuk juga dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bahawa air kencing unta tidaklah najis tetapi halal untuk diminum. Harus mubah hukumnya meminum air kencing unta. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, minum air kencing unta adalah najis. Sebab tu kita di Malaysia ni tak ada orang bawa satu botol air kencing unta ataupun air kencing kambing, air kencing lembu, tak ada. Tapi dalam sebahagian dalam mazhab Islam, sebahagian mereka mengatakan bahawa air kencing binatang yang halal dimakan selepas disembelih ialah, antaranya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa mana-mana binatang yang daging dia halal dimakan, maka air kencing ataupun tahi dia, kita kata air kencing dia itu adalah halal untuk diminum. Tapi berbeza dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahawa air kencing binatang yang halal dimakan hukumnya tetap haram. Mungkin tuan-tuan akan tanya, apa dalil mereka? Antara dalil mereka yang menghalalkan air kencing unta, lembu dan sebagainya ini, antaranya ialah apabila diizinkan kepada sahabat untuk solat di dalam kandang kambing, dalam kandang binatang boleh solat. Sedangkan kita tahu dalam kandang itu ada najis, ada tai, ada air kencing dan sebagainya. Maka kalau boleh solat dalam kandang binatang seperti itu menunjukkan bahawa satu isyarat, satu dalil yang menunjukkan bahawa air kencing binatang ternakan itu yang halal dimakan dagingnya, hukumnya adalah halal untuk diminum. Jadi tuan-tuan jangan terkejut kalau tuan-tuan tengok ada orang Islam yang percaya bahawa air kencing binatang macam tu halal untuk diminum. Pandangan yang agak pertengahan mengatakan bahawa halal diminum air kencing unta itu bukan kerana air kencing itu halal, tetapi kerana darurat. Kerana sebagai ubat, tidak ada pilihan. Bila tidak ada pilihan, dalam keadaan terdesak, maka air kencing yang najis sekalipun halal untuk diminum. Itu pandangan fuqaha yang membincangkan tentang hadis Urainah. Baik, balik kepada peristiwa tadi tuan-tuan sekalian, maka kaum Urainah yang pada awalnya memeluk Islam dan mengadu sakit perut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian merekanya pada waktu malam apabila semua tidur, mereka membunuh penjaga unta Nabi. Mereka bunuh penjaga unta Nabi, mereka cungkil mata penjaga unta Nabi.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari. Lepas itu mereka curi, mereka ambil unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat mengatakan bahawa unta itu adalah unta zakat. Dan mereka melarikan diri. Dan dalam riwayat mengatakan bahawa mereka murtad kemudiannya. Maka apabila disedari keesokan harinya, tuan-tuan sekalian, maka para sahabat mengejar mereka. Hambat, cari mereka, jumpa, tangkap mereka, bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan belah kanan dipotong, kaki belah kiri dipotong, yang kita panggil cara bersilang. Nanti kita akan belajar dalam undang-undang jenayah Islam dan kuliah kita di sini tentang hirabah, undang-undang ataupun hukuman berkaitan hirabah, iaitu rompakan ataupun samun. Siapa yang sabit kesalahan menyamun ataupun merompak, hukum dia potong tangan dan kaki secara bersilang. Itu adalah hudud dalam ajaran Islam. Mereka dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Para sahabat kemudiannya mencungkil mata, kedua-dua biji mata 88 orang kaum Urainah ni, cungkil mata, semua dikeluarkan mata mereka. Tangan dan kaki dipotong secara bersilang. Lepas tu mereka dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir yang panas terik. Dan dalam riwayat mengatakan bahawa mereka meminta supaya mereka diberi minum air. Sebab apa tuan-tuan? Sebab darah dah keluar banyak, dengan panas matahari mereka rasa dahaga. Mereka minta diberikan air. Tetapi para sahabat Nabi tidak membenarkan sebarang minuman diberikan kepada mereka. Akhirnya mereka mati secara perlahan-lahan, terseksa dengan kecederaan mereka, dengan kepanasan matahari dan dengan dahaga. Para ulama berbincang panjang lebar. Ada perkara khilaf dalam soal ini, tapi saya tak akan bincang tentang soal itu. Cuma yang saya nak sebut, salah satu pendapat mengatakan bahawa kedahsyatan hukuman yang dikenakan kepada kaum Urainah ataupun peristiwa kaum Uraniyun ini menunjukkan bahawa ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat supaya diberikan satu hukuman yang dahsyat kepada musuh Allah Taala, supaya mereka gerun untuk melakukan sesuatu jenayah kepada orang-orang Islam, supaya mereka tidak biadab kepada orang-orang Islam, supaya mereka tahu ketegasan dan kekerasan yang dimiliki oleh umat Islam. Macam kita lah tuan-tuan. Kadang-kadang kalau tuan-tuan duk jadi orang lembut je, kan? Duk jadi lembut, jadi orang baik. Ada tak tuan-tuan pernah rasa kena pijak kepala? Kena pijak kepala. Siapa yang jadi majikan, bila jadi bos baik sangat, kadang-kadang kerani boleh pijak kepala. Mak ayah bila baik sangat dengan anak berani tak pijak kepala tuan-tuan? Berani. Ataupun kita jadi pemimpin masyarakat, baik sangat, duk bagi muka sangat. Pernah tak kita tengok macam mana orang yang jadi pemimpin, orang bawah dia berani pijak kepala dia? Macam itulah. Baik sangat, bila nama melampau ni, sangat-sangat ni tuan-tuan, dia punya negatif yang tak sepatutnya kita biarkan. Maka dalam Islam walaupun Islam ni satu agama rahmat, Nabi itu disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam, tapi ada beberapa juzuk dalam ajaran Nabi yang mengajar kekerasan kepada orang-orang yang melampau. Tuan-tuan baca sejarah peperangan dalam Islam bahawa Ali radhiyallahu anhu pernah membakar musuh Islam dengan menggunakan api. Walaupun ulama berbeza pendapat tentang tindakan Ali yang membakar musuh Islam dengan menggunakan api. Sebahagian ulama mengatakan bahawa perbuatan Sayyidina Ali itu tidak sepatutnya dicontohi ataupun dituruti oleh orang-orang Islam kerana ianya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi itu bukan ijma' di kalangan ulama. Sebahagiannya mengatakan bahawa perbuatan Ali itu sendiri menunjukkan bahawa boleh menyeksa musuh-musuh Islam. Dan banyak lagi perbincangan lain yang menunjukkan bahawa ada ketikanya sahabat-sahabat Nabi menggunakan cara menyeksa musuh, mendera musuh dengan seksaan, penderaan yang dahsyat sebagai cara untuk menggentarkan musuh, menakutkan musuh.
Dan itulah yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Qutus dalam menakutkan tentera Tatar. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, Sultan Mahmud Qutus yang memimpin tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Tatar. Dia tunjuk kehebatan tentera Islam. Kita kena pamerkan kehebatan kita, kekerasan kita, apa yang kita boleh lakukan. Apabila mereka melampaui batas, Al-Quran mengatakan bahawa balaslah pelampauan mereka itu dengan pelampauan yang sama. Kalau mereka melampaui batas, maka kita juga dibenarkan melampaui batas dengan kadar yang sama. Tuan-tuan sekalian, akhir sekali dalam peristiwa ini, sebagai pengajaran kepada kita ialah apabila Sultan Mahmud Qutus meminta fatwa daripada Al-Aiz bin Abdis Salam. Dia minta fatwa untuk berhadapan dengan tentera Tatar. Boleh tak kerajaan Islam ambil harta rakyat untuk membiayai peperangan menentang tentera Tatar? Al-Aiz bin Abdis Salam, tuan-tuan sekalian, mengeluarkan fatwa bahawa kerajaan ataupun pemimpin tidak boleh mengambil harta rakyat selagi belum habis harta kerajaan, harta pemimpin. Selagi belum habis harta kerajaan ataupun harta pemimpin, selagi itu tidak dibenarkan, tidak dihalalkan mengambil harta rakyat. Itu yang patut dilakukan oleh ulama-ulama Islam pada zaman ini. Rakyat perlu dijaga, rakyat perlu dilindungi. Kekayaan mesti sampai kepada rakyat dulu. Pemimpin dapat yang habuan yang last sekali, itu pemimpin dapat. Lepas dah habis bagi kekayaan kepada rakyat, semua dah dapat semua kekayaan, maka pemimpin nak kaya, lepas tu baru boleh. Realiti dalam dunia Islam hari ini, pemimpin dulu yang kaya. Dia punya pagar dia, tuan-tuan, boleh bina berapa banyak rumah-rumah untuk rakyat. Pagar saja. Tu tak kira lagi dia punya kolam dia punya ikan dia dalam rumah dia. Tak kira lagi kereta berapa yang dia guna. Kadang-kadang kereta yang dia ada rosak sebab tak pakai. Bukan rosak sebab pakai. Yang rakyat ni, tuan-tuan, nak beli kereta pun payah. Itu bezanya, tuan-tuan. Ulama yang hebat seperti Al-Aiz bin Abdis Salam sanggup mengeluarkan fatwa macam tu. Tapi ada ulama yang lebih in favor of pemimpin. Sebab tuan-tuan apa? Sebab apa, tuan-tuan? Ialah bila tuan-tuan mengeluarkan fatwa-fatwa yang menggembirakan pemimpin, cepat sikit dapat Tan Sri. Saya pun, tuan-tuan, kalau orang nak bagi datuk, seronok, tuan-tuan. Saya tak nafi. Tapi saya percaya, tuan-tuan, banyak ustaz-ustaz kita walaupun seronok dapat gelaran datuk, tapi nak hambat, nak kejar gelaran itu tidak. Walaupun pandangan kita mungkin kontroversial, tidak disukai oleh sebahagian daripada masyarakat, tapi untuk membodek, untuk mengipas golongan-golongan tertentu, itu bukan cara kita. Bercakaplah benda yang benar. Walaupun kebenaran yang kita cakapkan itu mungkin mengguriskan perasaan beberapa orang. Muslimin muslimat sekalian, saya nak berhenti setakat itu. Moga-moga apa yang kita perkatakan pada malam ini serba sedikit dapat memberikan pengajaran kepada kita, menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.